setiausaha Mi tolong ingatkan. Okay, so Mi dah record dah. Okay, so kita sambung saja. Okay, seterusnya kita pergi pada soalan nombor nak besar ni banyak sikit. Okay, nombor 9 ni. Okay, nombor 9 antara gas berikut yang manakah digunakan dalam mengisi kapal udara dan melon kaji cuaca. So kalau tengok semua ni adalah gas yang berada dalam kumpulan 18. So bila kumpulan 18 dia stabil, dia tak akan bertindak balas. So gas tu selamat digunakan. Okay, tapi kalau kenapa jawapan dia A, kita ambil gas yang paling ringan. Okay, ringan. Sebab dia paling atas sekali, jadi GC authority dia paling ringan. Sebab tu jawapan dia helium. Okay, nombor 10, Umi tak maklum semalam. Umi suruh jawab nombor 10 semalam. Suruh tak? Okay, sebenarnya 10 semalam, dia kena ada mutulan ni. Sebenarnya apa ni? Bilangan proton nitrogen ni bukan 5, 7. Okey, dia kata gitu. Antara molekul berikut yang manakah mengandungi ikatan kovalen ganda 2? Okay, ikatan kovalen ganda 2. So tengok sini ikatan kovalen ganda 2. So kita buat satu-satu. Oksigen sini, okay, nombor proton dia 8, jadi susunan elektron dia 26. So oksigen satu lagi 26. Jadi bila 6, so dia nak stabil, dia kena berkongsi 2 elektron. So berkongsi 2 elektron maksudnya dia 2 pasangan elektron. Yang ni 2, yang ni pun 2. So bila 2 gini, okay, mereka membentuk ikatan kovalen ganda 2. Okay, sebab 2 pasang. Okay, ikatan kovalen ganda 2. Tapi bila nitrogen, Umi cek balik, bila buat gini punya salah. Dia sepatutnya 7. 7. So, kalau 7, 25. Sebab nitrogen dia kumpulan 15. 25, 25. Jadi bila nak stabil, dia kena kongsi 3. Jadi dia berkongsi 3 pasang gini. Bila 3 pasang, bila 3 elektron, dia jadi 3 pasang. Bila 3 pasang, dia bukan lagi ikatan kovalen ganda 2. Okey, untuk nitrogen dia ikatan kovalen ganda 3. Okey, itu untuk nitrogen. Okey, untuk karbon dengan oksigen pula, karbon dioksida ni, karbon 24. So dia kena share 4. Oksigen 26. So dia kena share 2. Okey. Tapi karbon ni dia ada 2. Karbon dia ada 2, CO2 kan. Sorry, oksigen ada 2. Jadi oksigen ni, satu oksigen derma 2. Sorry, kongsi 2. Jadi bila dia ada 2, dia akan kongsi 4. Jadi yang ni, jadi antara satu tu dia akan bentuk ikatan kovalen ganda 2. Yang ni lagi satu ikatan kovalen ganda 2. Jadi dia sebelah-sebelah. Karbon, sini ikatan kovalen ganda 2, sini pun ikatan kovalen ganda 2. Jadi mereka adalah ikatan kovalen ganda 2 juga. Untuk air, so air satu je. Sebab hidrogen dia kena kongsi satu saja. Sebab tu jawapan dia 1 dan 3. Okay, boleh ya? Ni? Boleh? Ada apa nak tanya Mi? Kalau tak Mi terus pergi je. Awak sejak cuti ni jadi diam belaka. Dalam kelas ria rendah. Okay. Umi. Apa dia? Umi, tak faham tak tadi? Tak faham tak tadi? Ni lah ni. Okey, dia gini. Dia kena, semua orang kena tahu bahawa ikatan kovalen ganda 2, ikatan kovalen dia ada 3 jenis. Ikatan kovalen tunggal, maksudnya dia kongsi satu, atom ni kongsi satu, atom ni kongsi satu. Okey, jadi ikatan kovalen tunggal. Kalau ikatan kovalen ganda 2, dia jadi 2 pasang elektron berkongsi. Kalau ikatan kovalen ganda 3, 3 pasang elektron berkongsi. Okey, tu first kali kena tahu. Jadi kalau macam oksigen, kalau tengok atom oksigen ni susunan elektron dia 26. Jadi bila dia nak stabil, dia kena kongsi 2 elektron. Oksigen satu lagi pun 26 juga. Jadi dia nak stabil, dia kena kongsi 2 elektron. Jadi satu dia kongsi 2, satu lagi ni pun kongsi 2. Jadi mereka membentuk ikatan kovalen ganda 2 lah. Gitu. Tapi kalau nitrogen ni susunan elektron dia 25, jadi nak stabil dia kena kongsi 3. Sama juga nitrogen yang satu lagi kan, dia N2 ni. Satu lagi pun 3 juga. Jadi bila 3, mereka berkongsi 3 pasang elektron. 3 pasang elektron adalah ikatan kovalen ganda 3. Triple. Okey, untuk karbon ni, saya tak tahu macam mana. Okey, untuk karbon ni, dia 24. Dia 24. Ini nak besarkan tu, tak tahu. Okey. Dia 24. So 24 dia kena kongsi 4. Yang ni 26 dia kena kongsi 2. Tapi semua orang tahu untuk bentuk karbon dioksida ni
CO2, C ada 1, oksigen ada 2. Jadi oksigen ni satu atom oksigen dia kongsi 2. Kalau 2 maksudnya kongsi 4 lah. Jadi sekarang ni karbon ni dia akan berkongsi 2 elektron dengan karbon yang dengan oksigen yang pertama, 2 lagi elektron dengan oksigen yang kedua. Jadi mereka membentuk ikatan kovalen ganda 2 juga. Karbon derma 4, 2 ni dengan oksigen yang pertama, 2 lagi dengan oksigen yang kedua. Jadi setiap satu tu adalah ikatan kovalen ganda 2. Manakala air pula, hidrogen ni sebab susunan elektron dia satu saja, jadi dia kena kongsi 1 untuk capai susunan elektron duplet yang stabil. Oksigen kena kongsi 2. Jadi bila satu, jadi kalau kita tahu air kan dia H2O. Jadi air, hidrogen ni ada 2. Jadi hidrogen ada 2. Jadi oksigen ni dia derma 2. Jadi satu share dengan satu hidrogen, satu lagi share dengan satu lagi hidrogen. Jadi mereka hanya membentuk ikatan kovalen tunggal sahaja. Jadi jawapan dia oksigen dan karbon dioksida yang membentuk ikatan kovalen ganda 2. Kalau ganda 3, nitrogen. Kalau ikatan kovalen tunggal, air. Okey, faham tak? Faham. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, okey. Okey, yang manakah persamaan kimia seimbang? Okey, ini seimbang ganda. Yang ni jelas dah nampak tak? Sini ada SO4, sini tak ada. Salah lah. Sini ada NO3, NO3 ni ada 2. Sini NO3 ada 1 je, tak seimbang. Okey, kalau sini ada CO3, sini ada NO3. Memang salah. Tapi dalam kes yang atas ni, hidrogen ada 2, hidrogen sini ada 2, hidrogen sini ada 2. So hidrogen jadi 4. Okey, klorin 2 kali 1 jadi 2. So klorin pada 2 sini seimbang. Kalsium ada 1, oksigen ada 2. Oksigen ada 2. Okey, 2 ni kali dengan oksigen jadi 2. Oksigen ni kali dengan 2 yang kecil ni jadi 2 juga. Okey, sebab tu jawapan dia A. Ya. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Okey. Okay, ni kena bacalah. Ini yang bahan yang bab akhir sekali yang kita present tu. Antara bahan berikut yang manakah merupakan bahan komposit? Depan dia tembika sebab plastik, under plastik lah. Keludi, alloy, kaca fotokromik, kaca. Yang ni anak kena baca. Kalau ada lupa, balik rumah cuti ni buat balik nota ringkas, nota pendek sendiri untuk ingat balik tajuk ni. Okay, seterusnya soalan nombor 13. Okey, rajah 3 menunjukkan susunan elektron bagi atom Z. So kita tengok sini susunan elektron dia 2, 8, 3. So 2, 8, 3. Jadi kalau Umi buat simbol dia Z, atom Z, dia ada 13 nombor proton. Okey, lepas tu apa lagi yang dimaklumkan kita? Antara berikut yang manakah merupakan simbol atom Z dengan bilangan neutron dia Z dia adalah 14. Jadi 14 tambah dengan 13. 14 tambah 13 jadi 27. 27. So 27 tu adalah nombor nukleon dia. Jadi nombor nukleon 27, nombor proton dia 13. So jawapan dia C. So soalan ni dia boleh terbalik. Kalau soalan nombor 1 tadi dia tanya makna. So murid kena tahu. Ini adalah simbol atom, ini adalah nombor nukleon. Ini adalah nombor proton. Nombor nukleon ialah hasil tambah bilangan proton dengan bilangan neutron. Okey, page ni ada apa nak tanya lagi? Ada? Kalau tak, Umi pergi page lain ya. Okey, seterusnya soalan nombor 14. Okey, soalan nombor 14, kejap. Okey. 6.2 fosforus bertindak balas dengan 4.8 gram oksigen membentuk forest oksida. Okay, kita tak tahu formula dia lagi. Okay, apakah formula empirik dia? So yang ni anak-anak kena ingat. Form 5 pun ramai buat silap. Okay, untuk jawab formula macam ni, anak-anak kena buat jadual macam ni. Jadual, okay. So kita tulis sini P, sini O. Okay, mula-mula sekali kita kena cari ialah jisim. So soalan dah bagi tahu. Fosforus jisim dia 6.2, oksigen jisim dia 4.8. Yang kedua kena cari bilangan mol. So bilangan mol 6.2 kita bagi dengan 31. 4.8 ni bahagi dengan 16. Jadi kita dapatlah bilangan mol dia 0.2 mol.
Yang ni 0.3 mol. Okey, so kita tengok kat sini pula kita buat nisbah teringkas. Okey, nisbah teringkas. Okey, yang ni Umi salah sekejap Umi tengok. Ni ada buat kat bawah. Yang ni jelas sikit. Kita jelas sekejap. Susah nak handle. Okey, nisbah teringkas. Okey, kita buat nisbah teringkas. 0.2 tadi Umi salin balik, 0.3 Umi salin balik. Masa Umi transfer ni salah. Okey. So anak-anak pun kena elak daripada cuai ni. So kita tengok yang mana kecil. Yang mana kecil? 0.2 ni kecil kan? 0.3 dia lagi besar. So bagi dengan bagi dengan yang paling kecil. So bila yang ni kita bagi dengan paling kecil, kita dapat 1. Yang ni bila kita bagi dengan paling kecil, kita akan dapat 0.666. So dia tak boleh sebab formula empirik dia mesti nombor bulat. Okey, nisbah teringkas. Nisbah teringkas dia mesti dengan nombor bulat. So Umi pun tak buat, Umi pun potong dia jadi 3/2. 3/2. Okey, bila 3/2, kita tak boleh bagi dalam bentuk pecahan. Jadi Umi nak jadikan dia nombor bulat. So Umi darab dengan 2. Sini pun Umi kena darab dengan 2. Jadi sini dapat 2, sini dapat 3. Sebab tu jadi P2O3. So yang ni anak-anak kena pandai. Ni macam simple matematik. Kalau yang kita boleh bagi terus, dia dapat satu nombor bulat, okay fine. Tapi dalam kes ni bila kita bagi 3 dengan 2, dia dapat nombor pecahan 0.666 gitu. Okay. So kalau macam tu kita tak boleh sebab kita mesti jadikan dia nombor bulat. Jadi apa yang buat 3/2 kat sini, Umi darab 2 sini. Yang ni pun kena darab 2. Fosforus pun kena darab dengan 2 juga. So yang ni kita kena pandai sikit lah. Kalau terus bagi dapat nombor bulat, okay, tak ada masalah. Itulah jawapan dia. Tapi kalau tak boleh macam ni, kita kena jadikan dia nombor bulat. Okay, ada soalan yang ni? Boleh yang ni? So anak-anak ada 3 step. GC, bilangan mol, nisbah teringkas, baru dapat formula empirik. Okay, boleh ya? Boleh? Boleh. Alright, so kita pergi pada soalan nombor 15. Antara berikut yang manakah benar tentang bulan 18? Okay, bulan 18 betul, dia gas lengai. Mempunyai takat lebur dan takat didih rendah. Okay, sebab dia gas saja. Takat lebur, takat didih kan? Sebab semua dia gas. Kami pada suhu bilik dia dah gas dah. Jadi dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang sangat rendah. Okey. Ketiga, mengalirkan elektrik memang tak boleh. Okey, tak boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab dia tak ada ion. Okey, arus elektrik dia mengalir bila ada ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Mempunyai susunan elektron duplet dan oktet yang stabil atau oktet yang stabil lah. So betul. So, itu semua jawapannya kecuali 3. Okey. Mi. Ya. Kalau macam argon hidup dengan elektrik Tak boleh. Semua unsur bulan 18 tak boleh. Siapa tadi? Epi ke? Yes. Okey. Dia kena ingat gini. Bila kita nak mengalirkan arus elektrik, kita kena ada ion-ion bergerak bebas. Sebab itulah bila kita belajar ikatan kovalen dengan ikatan ion, sebatian kovalen tak boleh mengalirkan arus elektrik sebab dia terdiri daripada molekul. Sebatian ion dia boleh mengalirkan arus elektrik tapi dalam 2 keadaan saja, iaitu leburan dengan aqueous. Maksudnya dalam keadaan pepejal, kalau dia ion sekalipun, ion dia tak bergerak bebas, so dia tak boleh bawa cas-cas elektrik tu. Okey, yang ni lagi lah bila kita tahu bulan 18 ni dia atom kan, dia monoatom. Jadi dia memang tak ada ion lah, jadi tak boleh mengalirkan arus elektrik. Apa argon boleh jadi metal apa fungsi? Fungsi dia sebagai argon, sebagai gas yang diisi dalam mentol sayang. Kita ambil mentol, dalam mentol bukan setakat argon isi dalam ni, krypton isi dalam mentol flash camera tu. Okey, dia duduk dalam mentol sayang. Dia duduk dalam mentol. Mentol tu kita letak argon. Untuk dia neon pun boleh. Cuma argon ni dia tak ada color lah, lampu Kalimantan. Kalau neon dia ada color. Dia bukan mengalirkan arus elektrik. Fungsi dia hanyalah duduk dalam mentol. Bukan nak buat tungsten yang mengalirkan arus elektrik tu. Arus elektrik tu mengalir dalam tungsten, dalam mentol tu kan. So dia cuma berada dalam mentol tu saja. Faham tak? Okay. Dia bukan mengalirkan arus elektrik, dia diisi dalam mentol saja. Jadi mentol tu kita isi argon, ada yang kita isi dengan neon. Lampu-lampu billboard yang dekat iklan-iklan tu diisi dengan lampu neon. Diisi dalam mentol, bukan dia buat yang mengalirkan arus elektrik dalam mentol tu tungsten tu.
Okay, boleh tu? Boleh. Alright. Soalan seterusnya. Sekejap, soalan seterusnya. Kita pergi pada soalan nombor 16. Okay. Soalan nombor 16. Umi, okay. Okay, Raja. Ya, besar. Tak boleh lah. Okay. Raja berikut ada yang antara yang berikut yang manakah benar apabila litium bertindak balas dengan atom oksigen. So kita tahu litium nak tengok bawah ni 3. So 2, 1 dia adalah logam. Manakala oksigen 8 jadi susunan elektron dia 2, 6. Kemudian 16 so dia bukan logam. Okay, dia bukan logam. Jadi logam dengan bukan logam akan membentuk ikatan apa? Logam dengan bukan logam. Ion. Ikatan ion. Jadi kalau ikatan ion, okay, litium dia kena menderma 1 elektron, oksigen dia kena menerima 2 elektron. Jadi kalau tengok A, 1 atom litium menderma 1 elektron kepada atom oksigen. Okay, ni betul. Tengok B, kenapa salah? 1 atom litium, okay, 1 atom litium menerima. Menerima salah. So kalau dia menerima elektron, dia tak jadi 2. Dia akan jadi 2, 2. Dia tak stabil lah. Sebab petala yang kedua kena 8. Okey, yang C pula 1 atom oksigen menderma. Ya, betul. 1 atom oksigen menderma 2 elektron. Okey, yang ni oksigen dia tak boleh derma, dia kena terima untuk dia jadi 2, 8. So dia bukan menderma, dia kena menerima. So salah kat situ. Okey, soalan D pula 1 atom oksigen menerima 1 elektron. Tak boleh sebab 1 atom oksigen dia kena menerima 2. Kalau dia terima 1 baru dia jadi 2, 7. 2, 7 tak capai lagi susunan elektron oktet yang stabil. So jawapan dia A. Okey, boleh ni? Boleh ya nombor tu? Okey, Mi pergi pada nombor tu. Ya? Boleh. Boleh sebab Mi tak baca chat ni. Mi tengah present, Mi tak nampak chat. Okey, nombor 17. Okey, ni tindak balas penetralan. Asid campur kali dapat garam dan air. Antara pasangan berikut yang manakah dalam tindak balas bahan dia, bahan. Okey, so tengok sini. Okey, asid ada klorid dengan pita magnesium. Magnesium bukan alkali. Salah lah. Yang ni asid nitrik dengan kalium karbonat. Kalium karbonat bukannya alkali. Okey, salah juga. So tengok yang B, asid sulfurik dengan kuprum 2 oksida. So kuprum 2 oksida ni ialah base. So base betul. So kenapa A salah? Kenapa A salah? Kenapa A salah? Asid ada klorid dengan natrium oksida. Natrium oksida ni alkali kan? Kenapa salah? Siapa boleh beritahu ni? Kenapa A salah? Jawapan dia B. Dia anak. Dia anak. Okey, kalau dia anak kenapa Syazwan? Anak pentitratang ke apa? Okey. Umi faham maksud gitu. Kalau anak pentitratan. Okey, pentitratan tu kaedah kita. Tindak balas tetap tindak balas penetralan. Okey, cuma kat sini anak-anak ingat tak bila Umi sebut natrium hidroksida ni dalam keadaan apa pun? Dia punya keadaan fizikal dia apa kalau kita sebut natrium hidroksida? Apa keadaan fizikal dia? Berpejal lah Umi. Berpejal. Okey, berpejal. So bila dia berpejal, dia ada ion hidroksida tak? Ion hidroksida dia bergerak bebas. Kalau macam berpejal, natrium hidroksida, Umi letak kertas limas merah, dia tukar jadi biru tak? Tak. Tak. Okey, tak. Sebab dia tak ada ion hidroksida. So apa yang kita kena buat dengan dia? Leburkan. Okey, first kita boleh leburkan. Okey, pilihan pertama kita leburkan. Tapi lagi senang? Tambah air. Tambah air. Tambah air. Jadi bila tambah air, sepatutnya kat sini dia akan jadi, dia punya keadaan dia apa? Kalau tadi berpejal, sekarang sepatutnya dia sudah jadi cecair kan? Cecair. Jadi kat sini bila kita nak sebut dia cecair, okey, cecair, dia mesti ada perkataan larutan. Kena ada perkataan larutan. Jadi kalau anak-anak tulis periksa pun tak ada perkataan larutan,
So pemeriksa assume natrium hidroksida itu dalam keadaan pepejal. Jadi dia tak boleh mengalihkan arus elektrik, dia tidak menunjukkan sifat alkali. So natrium hidroksida ni kena larut, dia baru mengayon dalam air, larut dalam air dan dia mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida, baru dia jadi alkali. So macam kupron 2 oksida ni tak apa pula. Sebab dia memang dalam keadaan pepejal lah, dia base. Base ni ialah bahan yang bertindak balas dengan asid, dia akan dapat garam dan air. Tapi alkali, natrium hidroksida ni dia mesti ada larutan. Jadi hati-hati, bila nak tulis mesti ada perkataan larutan. Kalau tak tulis larutan, natrium hidroksida kita tu dalam keadaan pepejal. Tu semua jadi salah. Ya. Ya. Persamaan kimia tulis lautan tak? Persamaan kimia, bila kita nak tulis persamaan kimia dalam perkataan, tulis persamaan kimia tulis lautan tak? Kalau kita nak tulis guna perkataan, kalau kita terus nak tulis macam ada tak persamaan kimia. Kalau persamaan kimia ni kalau kita nak ganti terus H2S tak payahlah, macam kalau kita guna simbol NaOH tak payah. Tapi kalau kita nak buat ayat, tuangkan NaOH, salah. Tuang larutan natrium hidroksida. Kena ada perkataan larutan. Macam kalau kita tuang asid sulfurik tak apa. Betul dah tu. Okey. Tapi kalau tulis tuang larutan asid sulfurik pun tak ada masalah, dicari dandan je lah perkataan tu. Tapi kalau natrium hidroksida kita mesti tulis tuang larutan natrium hidroksida. Tuang 2 cm padu larutan natrium hidroksida. Kalau tuang tuang natrium hidroksida, salah. Natrium hidroksida saja di dalam keadaan pepejal. Tapi kalau kita tulis formula, nak buat persamaan kimia, tak payahlah tulis larutan. HCl tambah NaOH, yang betul lah tu. Okey, boleh pergi pada soalan lain? Boleh? Pergi pada soalan lain seterusnya. Okey, seterusnya soalan nombor 18. Okey, antara persamaan berikut, ini kita nak balas antara bahan X campur asid hidroklorik. Okey, ini adalah sifat kimia asid. Okey, sifat kimia asid, asid campur apa? Dapat garam, air dan karbon dioksida. So hint kita ialah karbon dioksida. So karbon dioksida mesti kat depan ni adalah logam oksida, logam karbonat. Sifat kimia asid ada 3. Kalau dia tindak balas dengan logam saja, dia akan dapat hidrogen. Kalau dia tindak balas dengan logam oksida base, dia akan dapat air. Tapi kalau tindak balas dengan logam karbonat, dia akan dapat gas karbon dioksida. Okey, garam, air dan karbon dioksida. Sebab tu jawapan dia C. Mudah je kan? Senang je ni. Okey, seterusnya soalan nombor 19. Satu unsur yang paling cergas apabila bertindak balas dengan air. Okey, yang ni kena ingat. Sifat kimia kumpulan 1, lina K. Okay, menuruni kumpulan semakin reaktif. Jadi kita nak yang paling reaktif. So, jawapan dia kalium lah. So kalau lithium 21, natrium 281, kalium 2881. Jadi yang ni anak-anak kena ingat. Susunan elektron ni kena ingat. 21, 281, 2881. So yang 2881 ni kita campur semua ni jadi 19. So 19 itu adalah nombor proton dia. Okey, kalau macam 12 ni 282 kumpulan 2 magnesium. Okey, dia tak stabil lah. Dia bukan bertindak balas dengan air. Okey, boleh itu senang je tak? Okey, soalan nombor 20 tu 20. Tak boleh lah. Okay, soalan nombor 20. Rajah 7 menunjukkan simbol atom. Sekali lagi simbol atom. So kita tengok 9 kat sini, susunan elektron dia 27. Tapi dia tanya antara berikut manakah merupakan susunan elektron bagi ion. Ini kena hati-hati. Dia nak ion. Atas ni tadi atom. Atom 27. Jadi bila ion dia menerima satu elektron. Untuk stabil jadi 28 susunan elektron oktet. So bila dia terima satu elektron, dia akan jadi charge negatif kat sini. So susunan elektron dia 28. So kalau macam A dengan D ni automatically salah. Sebab A dengan D ni dia tak stabil. So the answer maybe B or C. So mesti jawapan dia B sebab dia cuma ada 2 petala. Okay, dia ada 2 petala saja. Okay, boleh ya?
Itu cara dia. Kena hati-hati kat sini. Atas ni atom, bawah ni ion. Dia bagi atom, dia nak ion. Kena baca betul-betul. Okey, seterusnya soalan nombor 21. Okey, jadual 3 menunjukkan dua unsur dan jisim atom relatif masing-masing. Okey, dia bagi kita dua unsur, ni jisim atom relatif dia ataupun nombor nukleon. Okey, antara berikut yang manakah benar tentang atom N dan N? Okey, M dan N. So, A, jisim satu atom M ialah 64. Salah. Okey, maksud ayat ni ialah kalau ayat dekat atas ni, M kita jisim atom relatif. Jisim atom relatif dia tak ada unit sayang. Jisim atom relatif tak ada unit. Okey, so dia berbandingkan dengan atom karbon 12. Jawapan ni 64. Okey, bila dia letak gram kat sini, awak bayangkan satu atom M ni kita timbang atas penimbang tu, jawapan ni 64 gram. 64 gram ni adalah kot kalkulator apa? Ni 64 gram. Biasa. Okey. So bila benda yang 64 gram ni kita boleh nampak, maujud, kita boleh pegang. Atom mana boleh pegang. Okey. So sebab tu jawapan nombor A ni salah. Boleh faham tak ni kenapa A salah? Sebab yang ni pun sampai form 5 ramai yang keliru. Ramai yang buat A ni betul. Okay, dia bukan jisim satu atom M. Jawapan kat sini sepatutnya ialah jisim satu mol. Satu mol M. Sebab dalam satu mol M tu ada 6.02 kali 10 kuasa 23 atom M. Baru betul jisim dia 64 gram. Okey, B. Jisim satu mol. Jisim satu mol M adalah 2 kali ganda jisim satu mol N. Yang ni tak ada masalah lah sebab kita cuma nak, dia dah sebut mol. Dan satu lagi 32 kali 2 dapat 64. Sebab tu jawapan dia B. Okey, C. 1 mol M mempunyai jisim yang sama dengan 1 mol N. Okey, 1 mol M mempunyai jisim yang sama dengan 1 mol N. Salah. Sebab yang ni 1 mol 64, yang ni 1 mol dia 32. Okey, dan akhir sekali bilangan mol dalam 32 gram N sama dengan bilangan mol dalam 32 gram M. Bilangan mol dalam 32 gram atom N sama dengan bilangan mol dalam 32 gram. Tak sama. Sebab apa? Sebab yang ni 32 gram atom N ni dia dah jadi 1 mol. Tapi 32 gram atom M ni dia baru 0.5 mol. Jadi bilangan mol dia tak sama. Okey, yang ni sepatutnya 1 mol. Kalau 32 ni dia baru 0.5 mol lah. Okey, boleh tak soalan ni? Ada apa nak tanya Umi tak? Boleh ya? Sebab soalan ni ramai juga yang buat silap. Boleh? Hello? Boleh. Boleh, okey. So Umi pergi pada soalan seterusnya. Abira. Okey, soalan nombor 22. Okey, maklumat berikut adalah tentang natrium. Okey, natrium, nombor nukleon dia, susunan elektron dia, seberapakah bilangan neutron. Sama je lah yang macam ni tolak tadi ya. So konsep dia banyak kat situ. So 23, nombor nukleon dia tolak dia dengan nombor proton. Walaupun sini dia bagi susunan elektron, dia bagi 281. So elektron dia ialah 11, tapi sini dia sebut atom. Bila sini atom, bilangan elektron dia sama dengan bilangan proton. Jadi kita tolaklah bilangan proton, kita dapat 12. Okey, tu. Okey, nombor 23. Okey, Rajah 10 menunjukkan satu siri ujian. Okey, ini tajuk garam. Okey, tajuk garam. So kalau tengok sini tertambah larutan Y means yang ni nak test cation, anion. Sebab sini ada larutan. So dia ada anion, dia ada cation. So kita tengok pula dengan NaOH. Bila dengan NaOH ni maksudnya dia nak test cation. Amonia pun dia nak test cation juga. Cation ada dua cara. Macam kita buat amali tu. Kita test dengan NaOH ataupun dengan amonia. Dan kedua-duanya kita dapat mendakkan biru. Okey, mendakkan biru. So tidak ada jawapan lain dah. So jawapan dia ialah cuprum 2. Kalau ferrum 3 dia akan dapat warna apa kalau ferrum 3? Ferrum 3 warna apa? Siapa ingat? Hello, ferrum 3 dapat warna apa? Hijau. Efek Ferrum 3 warna? Warna apa? Perang.
Perang. Okey. Ferum 2 baru warna hijau. Okey. Ferum 2 baru warna hijau. Okey, anak-anak ingat. Besi dia berkarat. Karat tu adalah ferum 3. Warna perang. Warna perang. Betul dah tadi tak? Umi sebut tak? Ferum 3 warna perang. Umi sebut warna apa tadi? Betul dah ke? Takut salah sebut. Okay, ferum 3 warna perang. Ferum 2 warna hijau. Alright. Seterusnya. Kita pergi pada soalan nombor 24. Okey, sebatian manakah yang mempunyai formula yang betul? Yang betul senang je ini ni. Kalau salah juga tak tahulah Umi. Magnesium oksida mana boleh MgO tu? MgO saja. Natrium klorida betul. Kalium hidroksida K plus 1. OH minus pun plus 1. Minus 1. So jadi KOH saja. Okay, kupram dia bagi 2 dah sini. So bila 2 kat sini, mana boleh jadi 2 pula? Sebab dia SO4 kan dia 2 minus. So dia akan jadi CuSO4. So the answer is B lah. Okay, yang tu senang je. Okay, kita pergi pada soalan nombor 25. Jadual 4. Okay, ni yang Haikal tanya Umi. Okay, masa dia tanya Umi tu, Umi tak dan baca habis lagi. So Umi kata salah kat sini. Tengok balik ah. Kenapa Umi kata betul balik? Okay, jadual 4 menunjukkan nombor proton, nombor nukleon dan bilangan elektron bagi atom. Okay, kita ada atom. Ni semua atom. Okay. Kalau tengok sini nombor proton, sini nombor nukleon. So Haikal tanya Umi, betul. Soalan Haikal tu betul. Dia kata Umi, kalau dia atom, kenapa proton dia 11, elektron dia 10? So pada masa tu Umi kata, baikilah patutnya 11 kat sini. Okay, lepas tu bila Umi buat skema, kejap Okay, bila Umi buat skema, rupa-rupanya antara berikut yang manakah benar tentang atom PQRS, tiba-tiba dikata kat sini Q ialah ion positif. Jadi bila dia bagi kat kita 10 kat sini, elektron dia 10, maksudnya kat sini 281, atom Q ni ialah 281. Jadi dia kehilangan satu elektron, dia jadi 10 sini, 28 saja. Jadi bila dihilang satu elektron, dia bercas positif iaitu positif 1. Jadi itulah jawapan dia sebab dia bagi kita 10. So yang Ami kata semalam tu, jawapan ni, soalan ni betul je. Okay, so sebab tu jawapan 1 ni betul. Okay, R dan S adalah isotop. R dan S ni ialah isotop. Isotop kan sebab nombor proton sama, nombor nukleon dia berbeza. Betul. Okay, lepas tu bilangan neutron P dan Q ialah 12. So jelas kat situ P dan Q ialah 12. P dan Q 23 tolak 11 jadi 12. Okey. P bertindak balas dengan R untuk membentuk satu sebatian covalent. Kita tengok P. Betul tak? P apa P? P 21 logam kan? Logam. R 2 6. So bukan logam. Salah tak? P bertindak balas dengan R untuk bentuk satu sebatian covalent. Sebatian covalent ke sebatian ion? Ion. Ion. Umi pun careless. Ion. So jawapan dia sekarang ni 1, 2, 3. So jawapan dia apa? Yang Umi bagi semalam semua betul. Jawapan dia apa sayang? Ini. 1, 2, 3. Salah. Ni baiki. Tak apalah. Okay, kita Umi terima je lah. Tak payah baiki dah lah. So apa pula A? 1, 2, 3 jawapan dia? C. C ya. Okay, baiki balik ini jawapan dia C lah. C. Tak payah buat pembetulan dah. Cuma anak-anak kena take note je lah jawapan dia C. Markah yang bagi kat Umi tu, Umi proceed macam tu je. Okay, nombor ni kenapa Umi kata salah? Okay, kalau tengok sini. Jadual 5 menunjukkan oksida unsur-unsur skala 3 dalam jadual skala unsur. So kita bagi semua ni unsur skala 3 ni. Okey, lepas tu dia ada oksigen. Dia adalah oksida unsur skala 3 sebab dia ada oksigen kat belakang dia. Okey, so kena ingat buat macam ni buat ni. Aluminium tulis sini bar, BAA. Aluminium ni A dia besar sikit sebab dia bersifat amphoteric. Oksida dia bersifat amphoteric, dia boleh bertindak balas dengan asid, dia boleh bertindak balas dengan alkali. Okey, dua yang depan ni bersifat base. Natrium oksida ni bersifat base. Natrium oksida dia base. Tapi dia larut dalam air, dia jadi alkali, NaO. Tapi magnesium oksida dia base tapi dia tak larut dalam air. So dia kekal jadi base je lah. Natrium oksida dia asal dia base. Tapi dia larut dalam air dan mengayan, menghasilkan ion hidroksida, dia jadi NaO.
Okey, so ni base. Jadi bila base, dia boleh tindak balas dengan acid. Okey, yang 4 kat belakang ni semua bersifat acid. Dia hanya akan bertindak balas dengan alkali saja. Jadi soalan dia, kalau baca, natrium oksida merupakan alkali manakala magnesium oksida merupakan acid. Sebab tu salah. Fosforus oksida menunjukkan sifat kelogaman yang tinggi. Salah juga. Okey, dia bukan logam. Aluminium oksida dan silikon oksida bersifat amfoterik. Salah. Aluminium sahaja. Aluminium oksida saja yang bersifat amfoterik. Okey, D. Semua oksida yang terbentuk boleh bertindak balas dengan alkali dan asid. Salah. Yang boleh bertindak balas dengan asid dengan alkali hanyalah aluminium oksida. Sebab tu Mi kata tak payah jawab. Sebab soalan ni semua salah jawapan dia. Okey ya? Ya? Okey, last sekali untuk page ni, soalan nombor 27. Okay, 27. Pernyataan berikut memperihalkan sifat-sifat satu sebatan yang terbentuk apabila M bertindak balas dengan N. Okey. So key dia, takat lebur dia tinggi, dia larut dalam air. So bila tinggi, larut dalam air, dia adalah untuk sebatian ion. Jadi bila sebatian ion, anak-anak kena ingat dia tindak balas berlaku antara logam dengan bukan logam. So sini sepatutnya M dengan N. M dengan N, so kita cari je yang mana logam, mana bukan logam. Kalau yang ni 4 bukan logam. Bulan 15 bukan logam. Bulan 16 bukan logam. Bulan 17 bukan logam. So A dengan B salah dah. Okey, kenapa D salah logam? Ni ke bulan 18, dia tak ada tindak balas. Sebab tu jawapan dia C. Okey. Boleh ya? Boleh tak? Okey, ni pergi pada page seterusnya. Okey. Raja 12 menunjukkan susunan radar sebagai tindak balas antara zinc karbonat dengan asid etanoik. Okey, sekali lagi sifat kimia asid, sifat kimia asid. Cuma sekarang ni peranan air. Okey, tajuk dia subtopik peranan air. Kalau kita tengok sini, asid etanoik ni dia ada air. Tapi asid etanoik ni dalam metil benzina. Dalam benzina. So bila benzina, dia bukan air, pelarut yang bukan air ya. Dia pelarut bukan pelarut dia pelarut organik. Jadi asid etanoik ni dia tak boleh nak mengayon dalam benzina, dia boleh mengayon dalam air. Jadi bila dia mengayon dalam air, dia akan jadi asid. Yang ni tak jadi asid. Jadi bila asid dia boleh tindak balas dengan logam karbonat untuk dapat gelembung gas tu iaitu gas karbon dioksida. So antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang pemerhatian X dengan Y? So X, benzina mengayon. Salah. Okay, benzina tak boleh mengayon. Air saja yang boleh mengayon. Okey, B, air bertindak balas dengan kalsium karbonat. So, bukan air yang bertindak balas, asid yang akan bertindak balas. Okey, cuma air tu dia akan mengayon asid tadi. Okey, asid etanoik kekal sebagai molekul dalam bikar Y. Betul. Dalam bikar Y ni dikekal dalam bentuk molekul. Dia tak ada ion. Sebab tu dia tidak menjadi sifat asid. Dan D, gas hidrogen dibebaskan dalam bikar X. So, salah juga. Sepatutnya gas yang dibebaskan dalam bikar X ni adalah gas karbon dioksida sebab dia tindak balas dengan logam karbonat. Kalau gas hidrogen logam saja. So jawapan dia C. Boleh ni? Soalan nombor 28. Boleh ya? Okey, seterusnya soalan nombor 29. Okey, unsur Q mempunyai sifat kimia key dia yang sama dengan magnesium. Semua yang Mi buat ni bila Mi jawab, Mi conteng, Mi kena bulat supaya lebih faham. Supaya kita tak keliru, supaya kita tak careless lepas tu. Okey, unsur Q mempunyai sifat kimia yang sama dengan magnesium. So kalau Q dia sama dengan magnesium, nombor proton magnesium ialah 12. Jadi huruf Q bukan simbol sebenar. Okey, soalan tanya antara berikut yang manakah susunan elektron bagi atom Q? So kalau tengok sini, bila 12 susunan elektron dia 282, jadi kumpulan 2. Okey, memang kalau tengok sini 2. Tapi 2 ini untuk helium sebenarnya di kumpulan 18 sebab 2 ni dia telah mencapai susunan elektron duplex yang stabil. Jadi A salah lah. B pun salah sebab kumpulan 18. Okey, C ni adalah untuk magnesium ni. Untuk magnesium ni sebab dia 282. Sebab tu jawapan dia D. Okey, dia kena 2 juga sebab dia berada dalam kumpulan 2.
Tapi tak boleh ambil 282 sebab 282 ni adalah untuk magnesium sebab dia bagi tahu dah sini 12. Okey, dan 2 yang ni adalah kumpulan 18. Jadi A dengan B ni adalah kumpulan 18. Okey, so, sebab itu. Okey. So seterusnya untuk soalan ni persamaan kimia. Okey, dia bagi ke sini persamaan kimia. So ini adalah tindak balas apa ni? Tindak balas pemendakan ya, tindak balas penguraian ganda 2 untuk dapatkan satu garam tak larut. Larut aqueous campur larut. Larut campur larut. Dapat tak larut campur larut. So ni adalah tindak balas pemendakan atau tindak balas penguraian ganda 2. Jadi kalau tengok dekat sini, soalan dia tanya berapakah jisim argentum klorida. Okey. Maklumat diberi pasal natrium klorida. Dia tanya hitungkan jisim mendakan. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita cari dulu apa yang dia beri ni pasal natrium klorida. Cari bilangan mol natrium klorida guna formula mv/1000. So kita dapat 0.02 mol. Okay, so bila kita dapat natrium klorida ni 0.02 mol, so daripada persamaan ni 0.02 mol, 1 mol natrium akan dapat 1 mol argentum klorida. Kalau dekat sini 0.02 mol, yang ni pun 0.02 mol. Jadi jisim argentum klorida 0.02 mol darab dengan jisim molar. So jisim molar darab tambah. Argentum 108, klorin 35.5. Bila tambah dapat 143.5. So bila mi darab, mi dapat jawapan dia 2.87. Okay ya? Boleh? So kat sini ada 3 step. Ni step yang pertama. Step yang kedua, base pada equation ni 1 mol, 1 mol. Jadi kalau kat sini 0.2, sini pun 0.2. Step yang ketiga baru cari apa yang ditanya. Okey, itu nombor 30. Kita tengok pula nombor 31. Okey. Okey, 2.5 tak nampak. Okey, 2.25 larutan. Okey, sekarang ni tindak balas antara, nampak dia tulis larutan natrium hidroksida. Okay, bila nak tulis ayat kena ada larutan. Walaupun kat depan ni dah diberi 25 cm padu nak menunjukkan bahawa ini adalah keadaan cecair. Kalau tak, salah. Okay. Asid tak apa. Sebab asid ialah bahan kimia yang mengayon dalam air dah. Dia ada air. Kalau tak, kita tak panggil asid. Okay, so sekarang ni 25 ni NaO tindak balas dengan asid sulfurik. Soalan tanya berapakah isi padu asid sulfurik yang diperlukan untuk menetralkan larutan natrium hidroksida ini. Okay, anak-anak kena ingat bila tindak balas peneutralan macam ni, okay, kita pun tulis persamaan kimia. Tulis persamaan kimia dulu, okay, walaupun dia tak minta tulis persamaan kimia. Okay, daripada persamaan kimia ni kita dapati bahawa depan NaO ni ada 2, depan asid ada 1. Jadi kita kena guna formula MAVA/MBVB sama dengan A per B. Okay, MAVA/MBVB sama juga A per B. Okay, so kalau tak ada, kalau depan ni 1, sini pun 1, kita guna formula MAVA sama juga MBVB. Okay, so bila guna yang tu masuk je nilai. MA, so MA adalah asid tadi, mana asid 1 mol. VA kita nak cari, MB ialah yang alkali tadi 1, VB 25. A ialah perkali depan asid, B ialah perkali depan. Tengok ada orang masuk ke? Okay, B tu ialah perkali depan alkali 2, sebab tu dia jadi 1/2. Okay, so kita tengok sini kita akan dapat VA dia equal to, okay ni simple matematik je lah. Okay, simple matematik saja. Okay, boleh? Ada apa nak tanya? So ni nak kena ingat lah, yang ni untuk persamaan peneutralan saja. Ada 2 formula, sama ada nak guna MAVA/MBVB equal to A per B. So dia depends pada sini. Okay, kalau depan ni 1, depan ni pun 1, kita guna formula MAVA equal to MBVB. Okay, so ada apa nak tanya setakat ni untuk page ni? Ada tak sayang oi? Tak ada? Okay, ni pergi pada next page. Okay, soalan ni kenapa membuat salah?
Oh payah dia tak gerak. Okey. Persamaan tidak balas berikut mewakili tidak balas antara kalium dengan air. Okey, kalium semua orang buat eksperimen ni kan. Kita ambil kalium, kita letak dalam air, so dia bergerak dan bunyi his terhasil. So dia akan dapat koh bersifat alkali dan hidrogen. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah betul? Okey, 2 mol kalium bertindak balas dengan 2 mol air. Betul. 2 mol kalium tidak balas dengan 2 mol air, betul. Okey. Nombor 2 mol kalium hidroksida, betul. Dan 1 molekul air terhasil. Bukan air yang terhasil, hidrogen yang terhasil. Salah. Yang ketiga, 2 mol kalium, betul. Bertindak balas dengan 2 mol air, betul. Menghasilkan 2 mol kalium hidroksida, betul. Dan 1 mol gas hidrogen, betul. Okey, yang keempat, 1 mol kalium hidroksida salah, bertindak balas dengan 1 mol air salah, menghasilkan 1 mol kalium hidroksida dengan 2 mol hidroksida salah. So, tak ada jawapan. Itu kita tak payah jawab. Kalau anak-anak tengok jawapan ni, patutnya jawapan dia 1 dan 3. Okey, 1 dan 3. Yang ni adalah kita kena pandai. Sebagai orang kimia, kita kena pandai baca persamaan ni. Akbar. Mari sini. Sekejap Okey, seterusnya soalan nombor 33. Okey, 33. Satu bahan Q apabila ditambah kepada asid sulfurik cair membebaskan gas yang mengeruhkan air kapur. So, bila asid tambah dengan bahan Q mengeruhkan air kapur. So, air kapur tu adalah gas karbon dioksida. So, Q ini mestilah logam karbonat. Banyak kali dah ni sifat kimia asid. Sebab tu dia kata sifat kimia asid sangat-sangat penting. Okay, so Q ni mestilah ada logam karbonat. Okay, sebab tu jawapan dia C. Alright, next. Okay, penyertaan berikut menunjukkan sifat-sifat unsur yang terdapat dalam kumpulan tertentu apabila menuruni kadar. So kita tengok sini, okay, kumpulan mana kita tak tahu. Tapi bila kita baca sini, kereaktifan unsur berkurang. Okay, kita belajar 3 kumpulan je. Kumpulan 1 menuruni kumpulan semakin bertambah. Yang ni berkurang, memang salah dah. Kumpulan 18 tak ada sifat kimia. So automatically dia pergi pada kumpulan 17. Okay, warna unsur menjadi semakin gelap. Okay, yang ni lagi membuktikan bahawa ini adalah kumpulan 17. Sebab kumpulan 17, okay, going down the group, okay, warna dia semakin gelap. Okay, become darker. Sebab apa? Sebab klorin warna kuning, bila sampai dekat bromin warna merah, iodin warna biru tua. Okey, takat beku bertambah. Okey, bila dia menuruni kumpulan, saiz dia semakin besar. Sebab itulah takat beku, takat didih, takat lebur semakin bertambah. Jadi yang ni jelas lah. Tak pun anak-anak tengok sini je. Yang ni dah jelas lah. Menunjukkan ini adalah kumpulan 17. Sebab kita belajar 3 kumpulan je. Kumpulan 18 tak ada kereaktifan. Kumpulan 1, going down the group is more reactive. Yang ni kurang reaktif. Okay. Sebab tu jawapan dia C. Okay, next. Soalan terakhir untuk page ni, antara bahan-bahan buatan yang berikut yang manakah mempunyai padanan yang betul kegunaannya. Okay, yang ni juga tajuk akhir sekali. Okay, so ceramik ataupun timika adalah untuk membuat pasu. Yang ni baca je lah. Okay, next page. Umi pergi pada soalan seterusnya. Soalan terakhir ke? Page yang kedua terakhir. Semua dengan Umi lagi ke ni? Umi laju sangat ke? Okey tak setakat ni? Okey. Okey. Siapa tu? Syazwan. Okey, Syazwan. Okey, jadual 7 menunjukkan nombor proton. Kena ingat, kena bagi tahu sahabat-sahabat. Kalau sebelum ni Umi tunjuk petang-petang. Ni tahun depan kita dah banyak lah. Tak ada nak kerja silibus tahun depan lagi. Tak ada masa lah. So kita kena betul-betul tengok ini ya. Okey, jadual 7 menunjukkan nombor proton. Sekali lagi dia bagi kita nombor proton P dan Q. So kita buat macam ni, P, Q. So bila P, nombor proton dia 6, so susunan elektron dia 2, 4. Q 8, jadi susunan elektron dia 2, 6. Jadi yang ni soalan tanya apakah formula. Jadi apa kita buat ialah, so kita tengok sini, ni adalah ikatan covalent sebab bukan logam dengan bukan logam. So yang ni kena kongsi 4, yang ni kena kongsi 2 untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil.
Okay, so kita pun silang 2, 4 sini. So kecilkan 1, 2. So kita dapat P1O2. Sebab tu dapat P1O2. Jadi 1 tak payah tulis. So kita dapat PO pula dah. Q lah sini sayang, Q. Jadi PQ2. So sebenarnya CO2 ni. Okay, so the answer is B. Boleh nombor 36? Boleh Okey, seterusnya. Okey, ini penguraian. Okey, garam. Kena ingat garam. Okey, ada 2 garam yang akan terurai apabila kita panaskan. Garam karbonat dengan garam apa? Garam apa bila kita panaskan dia terurai? 2 sayang. Garam karbonat dengan garam? Lupa dah. Garam apa? Nitrat. Garam? Nitrat. Nitrat. Pandai ya. 2 garam. Okey, ini garam karbonat. Garam karbonat bila kita panaskan kita dapat logam oksida. Kalau kita panaskan garam nitrat pun dapat logam oksida juga. Cuma yang ni dia akan dapat gas karbon dioksida. Kalau kita panaskan garam nitrat kita akan dapat oksigen dan nitrogen dioksida. Alright, tak apalah. Soalan tanya macam tadi juga. Pengiraan. So macam tadi, dia bagi kat kita 12.4 gram. Dia bagi maklumat pasal ni. Dia tanya pasal karbon dioksida. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena buat bilangan mol maklumat yang diberi pasal kumpulan karbonat. So bilangan mol kumpulan karbonat 12.4 tadi bahagi dengan dia dah bagi kat kita. Gisi molar dia 124. So kita dapat 0.1 mol. So kita tengok kat atas ni 0.1 mol. 1 mol kumpulan karbonat dia akan dapat 1 mol gas karbon dioksida. Jadi kalau 0.1 mol kumpulan karbonat akan dapat 0.1 mol karbon dioksida. Jadi 0.1 terus darab dengan 22.4. Sebab tu kita dapat 2.24. Okay, so dia 3 step juga. Step pertama cari bilangan mol yang diberi. Step yang kedua tengok perkaitan dalam persamaan. Step yang ketiga baru cari apa yang diberi. Okey. So kalau kertas 2 dapat 3 markah ke sini. Okey, seterusnya soalan terakhir untuk page ni. Okey, persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Okey, zinc dengan asid hidroklorik. So antara berikut yang manakah paling sesuai untuk menentukan kadar tindak balas? Okey, ni satu topik yang kita baru belajar. Okey, kadar tindak balas. Anak-anak kena ingat, kadar tindak balas ni kalau kita nak tentukan dia, kita mesti boleh nampak perubahan yang kita boleh nampak. Okey, contoh dalam kes ni, okey dia kata perubahan suhu. Suhu kita tak boleh nak ukur dalam tindak balas ni. Suhu ni adalah merupakan faktor bagi tindak balas ni. Okey, sebab tu A salah. Okey, D pula perubahan kepekatan. Okey, kepekatan asid hidroklorik kita tak nampak. Macam mana kita nak ukur? Jadi kita nak ukur untuk ukurkan kadar tindak balas. Sebab kadar tindak balas ni kita tahu V bahagi dengan masa kan. Jadi tak boleh nak ukur isi kepekatan asid. Okey, so perubahan jisim air. Kenapa pula dah air? Ada kaitan tak ada kaitan langsung dengan air kat sini? Okey, so sekarang ni jawapan dia B sebab perubahan isi padu gas hidrogen yang terbebas terhadap masa. Jadi kita kumpul isi padu gas hidrogen, kita bahagi dengan masa, kita dapat kadar tindak balas. Sebab formula dia V per T. Okay, ini adalah eksperimen yang kita nak buat tapi tangguh dalam sekali tak buat. Okay, Umi ada hutang dulu eksperimen dengan awak. Benda tu buat online. Tengoklah nanti kalau ada video ataupun Umi berpeluang pergi sekolah ke, Umi akan buat ke Umi akan tunjuk. So ada 2 lagi eksperimen yang berhutang. Nak cari eksperimen ni, okay? Eksperimen ni. Okay, so ada soalan kat sini? Pergi pada, kalau tak ada ni pergi pada page yang terakhir, soalan terakhir sekali. Okey, ni antara graf berikut yang manakah betul menunjukkan perubahan isi padu gas karbon dioksida terhadap masa. Okey, ingat karbon dioksida ni bila tindak balas ni, okay, bila tindak balas ni, karbon dioksida ni hasil semakin bertambah, betul tak? Hasil semakin bertambah. Bila tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik, hasil semakin bertambah. Jadi bila bertambah masa, hasil semakin bertambah. Okey, sebab itulah jawapan dia. Okey, kalau tengok A ni, betul. Isi padu semakin bertambah, masa semakin bertambah. Okey, tapi graf ni terus naik seolah-olah
dia tak akan berhenti. Tapi tindak balas kita akan berhenti ya. Apabila habis saja salah satu daripada bahan ni, tindak balas ni akan berhenti. Sebab tu jawapan A salah. Okay, jawapan B ni memang salah lah. Sebab dia berkadar songsang. Masa bertambah, isi padu berkurang. Okay, salah. Kita tengok pula C. Isi padu semakin bertambah, masa semakin bertambah, betul. Dan beza dengan A tadi, yang ni dia naik sampai satu ketika dia mendata. Okay, maksudnya tindak balas kita telah pun selesai. Sebab tu jawapan dia C. Okay, jawapan dia C. Dan D ni salah. Okay, D ni bukanlah kalau graf gini. Sampai satu ketika isi padu terus berapa banyak ni tak ada. Okay, kosong masa mana ada isi padu turun banyak. Okay, so sebab tu jawapan dia C. Okay, dan yang terakhir ni semua ni adalah tajuk kadar tindak balas. Okay, antara berikut yang manakah menerangkan maksud pelanggaran berkesan. So ingatkan masa kita belajar teori pelanggaran, okay, kita ada pelanggaran berkesan. Kita ada melanggar saja, ada pelanggaran berkesan. Okay, pelanggaran berkesan ialah pelanggaran yang menghasilkan hasil tindak balas. Okay, dan dia mesti memenuhi dua syarat. Syarat dia yang pertama ialah pelanggaran antara zarah dengan tenaga yang tinggi. Dia tak perlu tinggi sangat. Dia cuma perlu mencapai tenaga pengaktifan. Sebab tu A salah. Okey, C, pelanggaran antara zarah berlaku sebelum. Apa sebelumnya? Semasa tindak balas ya. D, pelanggaran antara zarah tenaga dikurang. Tak boleh. Tenaga dia mesti sama atau lebih daripada tenaga pengaktifan. Dan syarat kedua ialah mesti orientasi yang betul. Okey. So habis. Sadaqallahul azim. Okey kelas, habis part tu. So setakat ni ada apa nak tanya Umi? Boleh ikut tak setakat ni? Alhamdulillah ada 20 orang. Okey setakat ni ada. Umi. Ya. Nak tanya. Ya tanya. Apa terik tu kan ni? Amphoteric tu mana? Okey. Bila kita merentasi skala 3, okey, unsur skala 3 ni bila dia bertindak balas dengan oksigen, bukan logam, bukan unsur dia, oksida unsur dia. Kalau natrium dia akan jadi natrium oksida, kalau magnesium dia akan jadi magnesium oksida, kalau aluminium dia akan jadi aluminium oksida. Okey, oksida unsur skala 3 ni dia ada sifat ciri-ciri istimewa dia. Untuk dua yang pertama, natrium dengan magnesium, dia akan bersifat base. Sebab tu natrium oksida dia boleh bertindak balas dengan asid. Tapi sebab dia base. Kalau kita ambil natrium oksida campur dengan asid, dia akan dapat garam dan air lah, dia neutral. Magnesium oksida pun bersifat base. Okey, tapi untuk oksida amphoteric ni, aluminium oksida dia sangat-sangat special. Dia seorang je, aluminium oksida. Dia bersifat amphoteric. Amphoteric maksudnya oksida aluminium ni dia boleh bertindak balas dengan asid, dia juga boleh bertindak balas dengan alkali. Okey, selepas daripada aluminium, fosforus, silikon, dia bersifat asid. Maksudnya dia hanya boleh bertindak balas dengan alkali. Jadi amphoteric ni dia ada dua lah, dia boleh tindak balas dengan asid, dia boleh tindak balas dengan alkali. Hanya satu saja iaitu aluminium. Okey, seterusnya. Ada lagi? Cek banyak sangat, Umi tak baca tadi cek tadi. Kejap. Sorry tak baca cek tadi, Umi present tak nampak. Okey, mic rosak, okey. Letih mikir maring. Apa happy letih muda maring. Ada soalan tak kat sini? Argon, okey. Okey, yang ni Cikgu Firdaus terangkan ini, okey. Yang tadi tu, okey, perak, okey, sorry, Umi tak baca benda ni bila masa Umi present tadi. Okey, sekarang pukul 10, pukul 10. 8.30 ke 10, maksudnya tadi kita sepatutnya dah 1 jam setengah. Tapi dalam sejam baru tadi. Okey, Umi stop dululah, Okey, kalau ikutkan plan hari ni, ada satu lagi yang Umi nak ajar, iaitu ada 2 lagi soalan esei. So Umi nak tanyalah anak-anak, nak stop kat sini ke nak sambung. Tapi soalan kertas satu tadi ada, boleh ya kertas satu tadi? Boleh ya kertas satu tadi? So, Boleh. Okey, kena ingat gini.
kimia ni konten dia ada kat kertas satu. Jadi kalau kita lemah kimia, kita kena banyak buat latihan kertas satu. Okey, sebab kertas dua dia tak semua tajuk keluar. Awak punya kertas 3 amali lagi lah. Tak banyak tajuk yang keluar. Jadi kena betul-betul kuasai kertas satu yang ada konten kimia. Okey, so macam mana kita stop kat sini. Esei tu membawa ke minggu depan. Kalau yang tak ingat, sekejap Umi tunjuk je lah. Umi tunjuk sekejap. Pada yang tak ingat. Okey, Umi dah share. Kalau pada yang tak bawa balik tu Umi dah share. Ni soalan ni kita masih lagi, hari tu kita buat kelas tu ada 2 soalan. Okay, soalan nombor 7 tajuk garam, soalan nombor 8 tajuk kadar tindak balas, dan kebetulan untuk soalan Umi, okay, yang ni kertas Zulaika dia bagi kat Umi. So Umi bawa balik, Umi bolehlah tanda. Okay. Dan ni kertas 4B1 perempuan yang Umi kata suruh hantar. So dia pun hantar kat Umi. Jadi Umi dah tanda lah. Okay, dah tanda. Jadi sekarang cuma Umi nak tanya anak-anak je lah. Macam mana? Kita nak sambung. 2 soalan tu panjang juga tu untuk faham. Tambah-tambah tajuk kadar tindak balas. Sebab kita tak sempat nak buat amali. So Umi cadangkan kita berhenti. So anak-anak nak berhenti ke bersemangat lagi? Cepat. Siapa ambil kedatangan Zulaika 4B2? 4B1 siapa ambil? Siapa ambil kedatangan 4B1? Jannah boleh Jannah? Boleh. Jannah tolong ambil ya. Okay, Jannah tolong ambil selalu kedatangan 4B1. Okay, terima kasih Jannah. Nanti Jannah PM Umi. Ataupun masuk dalam grup pun tak apa. Sebab Umi dengan Cikgu Firdaus akan buat ni sebagai kedatangan kelas untuk hari ni. Okay, so macam mana? Kita stop kat sini. So esei tu kita sambung minggu depan. Ke macam mana? Ke nak sambung? Okey seorang. Tak larat dah ke nak belajar lagi? Umi okey je hari ni. Senyap ni semua dah lah tak buka kamera. Tidur apa? Tahu lah, kita orang Bayu ada kelas ni. Okey, orang Bayu ada kelas. Okey. So orang Bayu ada kelas, so Umi stop kat sini. Kita akan sambung minggu depan hari yang sama pukul 8.30 juga. Okey, Umi tak buat pukul 8. Umi takut masa tu ada tak mata lagi kat mata. Tapi Umi berharap lepas ni 8.30 tu kita boleh mula. Cuma hari ni kalut sikit. Masak tadi tangan bukan kena api, kena wap tu je. Umi sakit tadi, lambat sikit. Sampai sekarang rasa sakit lagi. Gaduh-gaduh. Okay, so insyaAllah minggu depan Umi bagi awal sikit. Umi akan belajar dengan Cikgu Firdaus untuk add lalu Cikgu Firdaus pun jadi cikgu juga. Sorry, Cikgu Firdaus pun duduk dalam grup tu macam Umi juga. Umi tak tahu lagi macam nak buat. So itu saja. So siapa seorang? Baca wa'az dengan tasbih kafarah. Seorang. Epi ada suara lagi tak? The next class Umi janji dah dengan Zafan. Zafan pergi buat lesson hari ni. So minggu depan dia akan baca. So Epi boleh? Dia tutup majlis kita. Tapi ada doa, kata tandah. Pergi tanah duduk. Okey, Haikal lah. Doa tutup kelas ni. Doa tutup kelas. Doa tutup kelas. Allahumma inna nasta'udzika bima 'allamtana farduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, cuma Umi harap macam next class. Okey, starting class dengan masa nak tutup kelas. Masa Umi akan buat macam ni, baca doa nak mula kelas dengan bacaan doa tutup kelas. So Umi harap lepas ni untuk bacaan doa buka kelas dengan bacaan doa tutup kelas, semua anak-anak Umi buka kamera. Tolong saya. Masa tu, masa Umi ngajar tu terpulanglah awak nak tutup pun tak apa. Okey. So biar agak Umi nampak muka tu buat benda ni, nampak huruf je, nampak tak apa-apa ni, rasa macam cakap seorang ni. Okey, Jannah boleh ambil dah ke kedatangan? Ambil dah. Ambil dah. Okey, Zulaika, mana dah Zulaika? Ambil dah. Ambil dah. Okey, terima kasih. So itu saja untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okey, Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Terima kasih, Mi. Terima kasih Umi. Terima kasih Umi. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Firdaus. Terima kasih Cikgu Firdaus.
Abang makan nasi dah. Gigi turun kat abang. Umi, Ya. Akil Haikal tu siapa? Okey. Tu anak saudara Umi. Oh, Siapa lah tak payah masuk dia. okay. Okey, terima kasih. Terima kasih Mak Long. Okey. Terima kasih. Nanti minggu depan join lagi. Masih ni juga Okey. Okey. Boleh ikut dah tadi? Boleh lah sikit-sikit. Okey. Slow-slow lah. Slow-slow boleh buat. Okey. Terima kasih Akil. Ya. Firdaus. Firdaus.